Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ihtada bihadihi واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Mas'alatun. Ai hadhihi mas'alah, ini suatu isu, satu persoalan. Al-amru bi ahadi asya'a yujibuhu mubhaman indana. Perintah. Perintah siapa? Perintah syariat. Perintah Allah. Supaya melakukan salah satu dari beberapa perkara. Ada beberapa perkara A, B, C. Misalnya Allah Ta'ala suruh salah satu, kamu lakukan sama ada A ataupun B ataupun C. Maka yujibuhu mubhaman, perintah itu mewajibkan salah satu daripada perkara tadi. Mewajibkan sama ada A ataupun B ataupun C. Mubhaman secara ibham, secara tidak ta'yin, secara tidak ada penentuan. Mana wajib hamba melakukan salah satu daripada tiga tanpa ada ta'yin, penentuan daripada syariat. Indana, di sisi kita. Di sisi kita, Asy'ariyah. Kama fi kafaratil yamin. Seperti dalam masalah kafarah bersumpah. Allah kata apa? Fakafaratu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kafarah bagi bersumpah ini ialah it'amu 'asharati masakin, beri makan kepada 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imun, mengikut makanan sederhana yang kamu makan, yang kamu beri makan kepada keluarga kamu. Makanan sederhana, tak payah yang a'la sangat, yang tinggi sangat, ataupun jangan yang adna sangat, yang terlalu rendah pun tak boleh. Au kiswatuhum, ataupun kamu beri pakaian kepada mereka. Au tahriru raqabah, ataupun kamu merdekakan hamba. Itu salah satu daripada tiga tu wajib. Ini dipanggil juga apa? Al-wajibul mukhayyar. Disebut juga al-wajibul mukhayyar, wajib yang diberi pilih. Kena lakukan salah satu. Fa in afa'alaha, jika dia lakukan semua sekali, tiga-tiga dia buat. Makan pun dia beri makan 10 orang miskin. Nak bayar kafarah sumpah, kafarah kerana melanggar sumpah. Beri makan pun dia beri, pakaian pun dia beri kepada orang miskin. Tahriru raqabah, hamba pun dia merdekakan. Maka fal mukhtaru, pendapat yang terpilih. Fal mukhtaru ni bukan pendapat Pak Cik Mukhtar. Bukan pendapat Pak Cik Mukhtar, pendapat yang terpilih. In fa'alha, ada dua keadaan. Sama ada dilakukan tu secara tidak serentak, murattabah, mana tidak serentak. Hari ini beri makan, esok beli pakaian, lusa merdekakan hamba. Murattabah, tidak serentak. Fal wajibu awwaluha, maka yang wajibnya ialah salah satu. Yang jadi wajib, yang jatuh hukum wajib atas perbuatan dia itu salah satu. Bukan salah satu, yang mula-mula. Dia buat yang mana dulu? Misalnya hari ini dia merdekakan hamba misalnya. Esok dia beri makan, lusa belikan pakaian. Maka yang jatuh wajib antara tiga tu ialah merdekakan hamba. Sebab itu yang dilakukan dahulu. Sama baik. Fal wajibu awwaluha, jika dia lakukan tidak serentak,
maka yang mula-mula itulah jatuh hukum wajib. Au ma'an, ataupun in fa'alaha ma'an, jika dia lakukan serentak, fa'alaha, maka yang paling tinggi, yang jatuh hukum wajib yang teratas. Tiga-tiga dia buat serentak. Dia ada pekerja ramai, setiap usaha dia ramai, dia arah. Setiap usaha A, kamu beli makanan untuk 10 orang miskin. Yang B, serentak dia bagi order ni, bagi arahan. Yang B, kamu beli pakaian. Pada setiap usaha seorang lagi, dia kata kamu pergi cari hamba, beli hamba, merdekakan hamba. Serentak dia buat, maka fa'alaha, yang jatuh hukum wajib yang teratas. Agak-agak antara tiga tu mana yang teratas? Antara tiga tu. Beli makan ke, beli pakaian ke, ataupun merdekakan hamba. Ya. Mana satu yang teratas? Sila jawab. Semua diam ni, apa cerita? Beri makan, Ustaz. Beri makan? Beri makan ni. Merdekakan hamba. Merdekakan hamba. A'la, yang teratas dalam hal ini suatu yang nisbi. Nisbi ni relatif, maknanya ikut keadaan. Kadang-kala merdekakan hamba itu a'la. Sebab apa? Sebab dia paling mahal. Antara tiga tu, belanja paling besar, taklifah. Taklifah belanja paling besar ialah untuk merdekakan hamba. Nilai hamba berapa ratus ribu kan. Berbanding beri makan kepada 10 orang miskin. Jadi, dilihat daripada nilai itu, maka merdekakan hamba dikira a'la. Tapi dalam keadaan hamba tak ada keperluan untuk merdekakan hamba, sebaliknya kebuluran sedang berlaku, di mana-mana orang mati kelaparan, masa tu beri makan jadi a'la. Beri makan jadi a'la. Ataupun dalam setengah keadaan pakaian tak ada. Orang semua makan kenyang tapi pakaian tak ada. Segala tanaman kapas semua rosak. Tak boleh nak dibuat pakaian. Kilang-kilang pakaian tak beroperasi. Misalnya kan. Maka masa tu pakaianlah jadi a'la. Sampai baik. Wa in tarakaha. Ya, wa in tarakaha, kalau dia tinggalkan semua. Tiga-tiga dia tak buat. Dia dah bersumpah, kemudian langgar sumpah, seharusnya, sewajibnya, semestinya dia bayar kafarah sumpah. Bila langgar sumpah, berarti melanggar kehormatan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Semestinya, sewajibnya dia bayar kafarah. Tiba-tiba tiga-tiga dia tak buat. Maka uqiba bi adnaha, dihukum dengan yang paling rendah antara tiga tu. Yang paling rendah. Bila dia tak buat tiga, berarti tiga kesalahan. Kesemua dia tak buat. Tiga-tiga tak buat, berarti ada tiga bentuk kesalahan. Tetapi hukuman daripada Allah hanya untuk kesalahan yang terendah sahaja. Ini merupakan rahmat Allah. Bila buat semua, Allah Ta'ala nilai yang teratas. Bila tinggalkan semua, Allah Ta'ala nilai ataupun Allah Ta'ala hukum yang terendah. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk hamba. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah Ta'ala maha belas terhadap hamba. Wa yajuzu tahrimu wahidin mubhamin indana kal mukhayyari ay kal wajibil mukhayyar. Sebagaimana adanya wajib mukhayyar, wajib yang diberi pilih, ada juga haram yang mukhayyar, haram yang diberi pilih. Maknanya tak boleh buat salah satu, dilarang salah satu. Misalnya wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kamu dilarang mengahwini dua orang adik-beradik serentak. Maknanya salah satu tak boleh kamu kahwini. Dilarang. Haram kamu kahwini. Kakak pun kamu kahwin, adiknya pun kamu kahwin serentak, itu tak boleh. Jadi
kena, kalau nak kahwin juga kena salah satu. Yang satu lagi haram. Itu namanya haram mukhayyar tu. Sebagaimana ada wajib mukhayyar, ada juga haram mukhayyar. Wa yajuzu tahrimu wahidin mubhamin indana. Harus juga di sisi kita Asy'ariyah berlaku pengharaman salah satu yang mubham, yang tidak ditentukan. Macam antara dua adik-beradik tadi kan. Nak kahwin dua adik-beradik. Satu nama Fatimah, satu nama Zakiyah contohlah kan. Salah satunya haram. Mana satu? Fatimah ke Zakiyah? Tak tahu mana satu. Tapi pokoknya salah satu haram. Itu boleh berlaku begitu. Kal mukhayyar ay kal wajibil mukhayyar, sebagaimana adanya wajib yang kena pilih, wajib yang diberi pilih untuk melakukannya. Ada juga haram yang diberi pilih untuk meninggalkannya. Sampai baik. Semua faham? Ya. Alhamdulillah. Mas'alatun. Ay hadhi mas'alah. Ini satu lagi persoalan. Bila cerita wajib mukhayyar, wajib yang diberi pilih untuk melakukannya, maka ada satu lagi isu yang namanya fardul kifayah. Kefarduan yang mana tidak muta'ayyin pelakunya. Okey. Bila kita kata fardu kan, fardu ada pelaku ataupun ada penerima hukum itu. Itu si mukallaf tu lah. Dan satu lagi, bila kita kata fardu, maka ada hukumnya. Ada hukumnya, ginilah senang, ada mahkum bihi. Macam tadi kan, langgar sumpah, mahkum bihi, perkara yang disuruh ialah salah satu daripada tiga. Kan ada mahkum bihi, dan satu lagi adanya mahkum alaihi. Siapa mahkum alaihi? Si mukallaf itu. Boleh faham? Bila kita kata hukum, ada hukum, maka ada mahkum bihi dan ada mahkum alaihi. Okey, mahkum bihi, perintah tu lah. Perintah Allah tu mahkum bihi. Salah satu daripada tiga tu, itu mahkum bihi. Mahkum alaihi si mukallaf. Jadi sebagaimana mahkum bihi kadang-kala diberi pilih, mahkum alaihi juga kadang-kala diberi pilih dengan makna ibham berlaku, tidak ada ta'yin. Macam dalam fardu kifayah. Tidak muta'ayyin siapa mesti melakukannya. Tidak muta'ayyin. Solat jenazah misalnya, berlaku kematian dalam kampung kita, maka mesti jenazahnya disolati. Tapi siapa? Tidak muta'ayyin. Asalkan semua jangan tak pergi, asalkan tidak berlaku semua tak pergi, maka boleh. Ada sebilangan yang pergi, maka sudah gugur tuntutan taklif. Kalau semua tak pergi, tak boleh lah kan, sebab dia fardu. Tapi kalau sebilangan pergi, maka sudah selesai kefarduan itu. Sebab dia punya mahkum alaihi-nya tu mukhayyar, tidak muta'ayyin. Sampai baik. Ini yang musannif nak cerita. Ya, dalam bab ni, musannif nak cerita dalam bab ni ialah tentang fardu kifayah. Fardul kifayati muhimmun, suatu perkara yang penting. Muhimmun, suatu perkara yang penting. Kifayah, fardu kifayah ni bukan perkara yang kamu kata tak payahlah. Kifayah je Syekh, kifayah tak payah. Bukan begitu. Dia adalah penting. Bukan setengah orang dia kata-kata, Syekh fardu kifayah. Fardu kifayah tak payahlah. Dia faham gitu. Kifayah tu tak payah, bukan begitu. Bukan kifayah tu tak payah. Bahkan musannif kata muhimmun. Bila muhimmun ni tak payah ke penting? Penting ke berlaku solat jenazah, berlaku kematian dalam kampung kita? Berlaku kematian dalam kampung kita, penting tak kita hadir jenazah? Penting, kecuali musim PKP. Musim PKP ada larangan tertentu. Ya. 2 qira' dapat kan?
Orang hadis sembahyang jenazah, kalau dia tunggu sampai dikebumikan, dapat 2 qirat. Kalau sembahyang jenazah turun balik, dapat 1 qirat saja. Kullu qiratin mithlu Uhudin. Setiap qirat tu macam gunung Uhud. Dia punya pahala dia. Jadi penting. Kecuali musim PKP, ada SOP tertentu, tak boleh hadir jenazah dan sebagainya, itu lain cerita. Kena hadkan kehadiran solat jenazah, itu lain cerita. Itu halah istithnaiyah. Halatun istithnaiyah. Dalam keadaan biasa, fardu kifayah adalah penting. Lagi banyak kita hadir, lagi baik. Sebab al-mu'minuna syuhada'ullahi fil ardi. Orang mukmin ini merupakan saksi Allah. Lagi ramai yang menghadiri sembahyang jenazah, bermakna lagi ramai yang jadi saksi depan Allah untuk si mati, bahawa si mati ni orang baik. Al-mu'minuna syuhada'ullahi fil ardi. Sebab tu lepas sembahyang jenazah, setengah tempat kan imam tanya, "Ma taqulun fi hadzal mayyit?" Apa kamu kata tentang mayat ni? Para makmum pun kata khair. Khair. Baik. Baik. Itu syuhada Allah. Orang mukmin merupakan syuhada Allah, saksi Allah Subhanahu wa taala, saksi di depan Allah bagi pihak si mati. Muhimmun yuqsadu jazman, dituntut secara tuntutan jazam. Yuqsadu qasda jazmin. Yuqsadu jazman ay qasda jazmin, dituntut dengan tuntutan jazam. Jazam mana mesti. Mesti. Mana Allah Ta'ala tuntut kita buat fardu kifayah ni dengan tuntutan mesti. Mesti kamu buat. Dah namanya pun fardu. Bila fardu maka mesti. Berbeza sunnatul kifayah. Sunnatul kifayah yuqsadu ghaira jazmin. Ataupun yuqsadu bila jazmin. Sunnatul kifayah, sunnat kifayah, dituntut kita buat juga tapi tidak jazam. Misalnya, apa sunnatul kifayah ni? Kalau 10 orang lalu di tepi seorang, maka salah seorangnya sunat beri salam. Kan beri salam kan sunat kan? Beri salam sunat, jawab salam wajib. Kalau 10 orang lalu di tepi seorang, salah seorangnya sunat beri salam kepada yang duduk itu. Sebab yang berdiri ataupun almar yang lalu hendaklah beri salam kepada yang duduk. Oleh kerana yang lalu ni 10 orang, maka tuntutan beri salam, kesunnatan beri salam hanya seorang saja. Itu nama dia sunnatul kifayah, sunat kifayah. Masa tu ada tuntutan Allah ada juga tu untuk beri salam. Tetapi tidak wajib. Yuqsadu, dituntut oleh syari' bila jazmin. Itu cerita sunnatul kifayah. Dalam fardul kifayah ni yuqsadu jazman ay yuqsadu qasda jazmin, dituntut secara tuntutan jazam. Jazam ada mesti. Berbeza kalau jawab salam macam mana? Jawab wajib kan jawab salam. Satu orang lalu di tepi 10 orang. Satu orang yang lalu. Yang duduk 10 orang. Dia pun beri salam kepada 10. Wajib tak 10 tu jawab? Wajib. Wajib ain ke? Fardu ain ke fardu kifayah? Jawapannya fardu kifayah. Salah seorang jawab, sudah selesai kewajipan itu. Sampai baik. Ya. Jadi yuqsadu jazman husuluhu, dituntut hasilnya. Dituntut menghasilkan perbuatan itu, mewujudkan perbuatan fardu kifayah itu dituntut oleh siapa? Siapa yang tuntut? Siapa yang tuntut? Syari' ke? Syari' ke Ustaz Kumar? Yang tuntut syari' Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hukum syarak kan? Hukum syarak yang tuntut syari'. Dituntut menghasilkan perbuatan itu min ghairi nazarin, tanpa memandang bidzat secara khusus kepada pelakunya. Tanpa memandang kepada pelakunya secara zat. Bidzat ni mana secara individu, secara personal. Tanpa memandang
secara personal kepada pelakunya, sama ada si pelaku itu A ke, si pelaku itu B ke, C ke, itu tidak dilihat. Yang penting kena hasilkan perbuatan tu sama ada A yang buat ataupun B ataupun C. Boleh faham? Wal asahu, pendapat asah mengatakan annahu duna fardil aini. Fardu kifayah ni hukumnya lebih rendah dari fardu ain. Darjatnya, tarafnya, tahapnya duna, tak sampai kepada tahap, kepada darjah fardu ain. Memang adalah sebabnya fardu ain ni tuntutan datang kepada setiap orang individually, secara individu. Fardu kifayah tuntutan datang kepada tidak khusus. Okey, ada pendapat sebaliknya gitu. Biasanya bila as-sahhu ni ada pendapat muqabilul asah. Ini pendapat Imamul Haramain. Imamul Haramain kata fardul kifayati afdalu li'annahu yusanu biqiyami al-ba'd bihi jami'ul mukallafina an ithmihim wa fardul aini innama yusanu bil qiyami bihi an ithmi al-fa'il faqat. Imamul Haramain dilihat dari sudut lain. Dia kata fardu kifayah ni, dengan melakukan fardu kifayah dapat memelihara semua orang daripada berdosa. Berbeza fardu ain, melakukan fardu ain hanya memelihara seorang saja daripada berdosa. Jadi mana lebih afdal? Mana lebih afdal? Kalau ikut sudut pandang ini, fardu kifayah lebih, ya, fardu kifayah lebih afdal. Ini pandangan siapa? Imamul Haramain, ya, guru kepada Imam Ghazali. Imamul Haramain guru pada Imam Ghazali. Wa annahu 'alal kulli, dan kewajipan fardu kifayah ni datang kepada semua mukallaf. Walaupun sebilangan saja mesti melakukannya, tetapi dari segi hukum pertamanya datang kepada semua. Kan? Hukum awali. Maknanya hukum tu pada mulanya datang kepada semua. Walaupun ma'alnya di satu ibtidaan, satu ma'alan kan. Ibtidaan datang kepada semua, tapi ma'alan mana akhirnya hanya kalau sebahagian saja lakukan sudah selesai. Jadi wa annahu 'alal kulli ai ibtidaan, hukum fardu kifayah ni datang kepada semua mukallaf, yakni pada mulanya. Wa yasqutu bi fi'lil ba'di, dan ma'alan pada akhirnya, pada penghujungnya dia akan gugur dengan sebilangan mukallaf melakukannya. Wa annahu la yata'ayyanu bisyuru'i, fardu kifayah tidak menjadi fardu ain dengan mula melakukannya. Bila kita mula buat satu fardu kifayah, fardu kifayah itu tidak bertukar menjadi fardu ain. Kita mula melakukan satu fardu kifayah, dia tak akan bertukar menjadi fardu ain. Contoh belajar ilmu tahap tinggi, hukumnya fardu kifayah. Berbeza belajar tahap asas, fardu ain. Belajar fiqh asasi, tahap asas. Belajar tauhid, tahap pembelajaran yang asas, pembelajaran yang mabadi, ini fardu ain. Tapi belajar fiqh di tahap perbahasan yang tinggi-tinggi, itu hukumnya fardu kifayah saja. Belajar masail muamalat contoh kan, itu tak wajib kepada semua, wajib kepada sebilangan saja yang punya kecerdasan yang memadai, yang punya ruang masa, kelapangan, tenaga kesihatan dan sebagainya yang mencukupi untuk mempelajari bidang berkenaan, hanya untuk mereka saja. Maknanya dia fardu kifayah. Okey.
fardu kifayah ni bila dimulakan, satu orang dia pun pergi belajar hal-hal muamalat yang tinggi-tinggi. Dengan dia mula belajar, perkara tu tidak bertukar menjadi fardu ain atasnya, tetap fardu kifayah. Tak bertukar menjadi fardu ain. Boleh faham? Kecuali ada beberapa perkara ni yang mana fardu kifayah bertukar menjadi fardu ain setelah dimulakan. Satu, jihad. Kan? Illa jihadan. Kecuali jihad. Jihad ni sebab apa dia jadi bertukar jadi fardu ain walaupun pada mulanya tidak fardu ain? Sebab bila sebahagian lari meninggalkan medan, maka akan memberi kelemahan kepada mujahidin yang lain. Sebab tu dilarang daripada tawalli yaumaz zahfi, lari pada hari peperangan. Dianggap salah satu daripada kabair, dianggap salah satu dosa besar. Wa tawalli yaumaz zahf. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang beriman, bila kamu berdepan dengan orang kafir, zahfan dalam medan perang, dalam kamu bergerak dalam medan peperangan, fala tuwalluhumul adbar, jangan palingkan belakang kamu ke arah mereka. Dengan makna jangan kamu lari. Al-firaru minaz zahf ni salah satu daripada kabair. Salah satu dari kabair, dosa besar. Okey, al-firaru minaz zahf. Jadi tak boleh lari sebab apa? Memberi kelemahan. Memberi kelemahan kepada mujahidin yang lain. Okey ya. Maka jihad tak boleh. Jihad walaupun mulanya fardu kifayah. Ini jihad fardu kifayah, ini jihad yang mana? Jihad iqdami. Hukumnya fardu kifayah. Berbeza dengan jihad difa'i. Jihad difa'i ini jihad untuk mempertahankan diri. Bila orang serang negara kita, orang serang kampung kita, kan musuh Islam ni serang negara kita ke keluarga kita ke rumah kita, kan masa tu jihad jadi wajib. Difa'i. Jihad difa'i, jihad untuk mempertahankan diri, hukumnya fardu ain. Itu memang di fardu ain. Tak timbul perbahasan lah di sini. Tetapi jihad iqdami dengan mana kita yang menyerang negara kafir dengan syarat-syarat tertentu lah. Dakwah dulu, lepas dakwah mereka enggan terima, tawarkan untuk bayar jizyah. Kalau mereka enggan bayar jizyah, barulah perang. Itu namanya iqdami. Iqdam dengan mana kita pergi ke negara mereka. Kita pergi ke negara mereka. Iqdami. Kalau di zaman Nabi, contoh iqdami ni tak banyak. Kebanyakan jihad Nabi ni difa'i. Difa'i mana mempertahankan diri. Iqdami banyak berlaku di zaman sahabat. Zaman Sayyidina Abu Bakar ada jihad iqdami, zaman Sayyidina Umar pun ada. Zaman Nabi, contoh perang Khandaq, difa'i itu. Orang musyrikin, tentera Ahzab serang Nabi di Madinah. Nabi mempertahankan diri dengan gali parit, itu jihad difa'i. Uhud pun difa'i. Abu Sufyan datang bawa tentera daripada Mekah nak serang Nabi. Nabi keluar ke Uhud untuk mempertahankan, difa'i. Badar pun lebih bersifat difa'i juga. Sebab harta orang Islam di Makkah dirampas. Orang Islam hijrah ke Madinah, harta mereka di Makkah dirampas oleh orang kafir Makkah dan mereka perdagangkan harta itu. Mereka niagakan harta itu, bawa ke Syam, bawa sebagainya, niagakan, boleh keuntungan. Maka Nabi SAW nak tahan kafilah dagang untuk ambil balik harta orang Islam yang dirampas oleh mereka. Berlaku perang Badar. Jadi dia walaupun pada zahirnya nampak macam iqdami, tetapi pada hakikatnya dia adalah difa'i. Difa'i. Pada zahirnya nampak macam Nabi dulu serang, kan Nabi dulu pergi nak serang kafilah dagang Abu Sufyan. Lalu datang bantuan Abu Jahal dari Mekah. Berlaku perang Badar, nampak macam iqdami. Tetapi pada hakikatnya difa'i. Jadi kebanyakan perang zaman Nabi adalah difa'i. Kembali,
Jadi jihad ni dia tidak menjadi fardu ain dengan mula melakukannya fardu kifayah, tidak bertukar menjadi fardu ain bila memulakannya, melainkan jihad. Jihad ni dia jadi fardu ain. Maksud jihad ni jihad difa'i. Sebab jihad silap. Maksud jihad di sini jihad yang bertukar jadi fardu ain jihad iqdami, sebab dia pada mulanya fardu kifayah. Iqdami pada mulanya fardu kifayah kan, tak semua orang wajib, hanya yang mampu, yang ada kekuatan saja wajib keluar. Bila keluar maka dia bertukar menjadi fardu ain. Tak boleh lari, tak boleh buat macam Abdullah bin Ubay bawa lari beberapa orang, beratus-ratus orang kawan dia kan daripada medan Uhud. Jadi tak boleh lari. Yang fardu kifayah ni iqdami, bila dah mula dia jadi fardu ain. Berbeza dengan difa'i, dia fardu ain daripada awal. Bila orang kafir serang negara kita kan, daripada awal mempertahankan diri itu adalah fardu ain setiap orang. Wajib keluar, wajib menyertai jihad untuk mempertahankan tanah air dia. Boleh faham ah? Okey. Ada connection lagi ke ni? Okey, putus kejap tadi ya. Okey, saya nak sambung sikit lagi. Yang fardu kifayah bertukar jadi fardu ain beberapa perkara. Satu jihad, yang kedua sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah kalau kita dah menyertai, jangan kita lari meninggalkan sebab dia akan jadi aib kepada si mati. Yang ketiga haji. Haji, kalau haji sunat ni ceritanya. Kalau haji fardu memang dia fardu dah. Haji Islam, haji pertama itu memang fardu. Sekarang ni haji kedua, haji ketiga, haji yang keberapa ni dia adalah haji sunat. Dan haji yang merupakan fardu kifayah lah. Haji pertama haji fardu ain. Haji fardu kifayah ni bila berlaku, contohnya dekat akhir zaman nanti kan tak ada orang pergi ke Mekah, tak ada orang pergi melaksanakan haji, maka beberapa orang pergi, masa tu hukum dia fardu kifayah. Okey. Yang ni kalau haji ni kalau dah mulakan, dia akan bertukar jadi fardu ain. Sama juga umrah kifayah. Kalau ada satu masa nanti katakan tak ada siapa melaksanakan umrah, tak ada siapa mengimarahkan Kaabah, maka menjadi kewajipan beberapa orang Islam pergi mengimarahkan Kaabah. Hukumnya masa tu umrah dia umrah fardu kifayah. Bila dia dah pergi, maka bertukar jadi fardu ain untuk dia. Dia tak boleh meninggalkan umrah dia, tak boleh meninggalkan Kaabah, sebab itu menyalahi dengan kehendak apa? Ta'zimu sya'airillah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sebahagian daripada takwa dalam hati ialah membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh. Bila dah buat dia jadi fardu, jadi fardu ain. Tambahan pula Quran kata wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kamu sempurnakan haji dan umrah kamu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnatuha ay sunnatul kifayah ka fardhiha, seperti fardu kifayah juga. Sama hukum dia tu. Dia adalah muhimun, penting, dan dia apa lagi? Dituntut melakukannya bukan secara individu, tuntut kepada semua. Sekiranya beberapa orang melakukannya, gugur tuntutan, sama. Cuma satu je beza, bi'ibdali jazman bi'iddihi. Tukar perkataan jazman tu dengan lawan jazam. Lawan dia lah apa dia? Kalau jazman, tuntutan yang mesti, lawan dia tidak mesti. Jazman ay ghairi jazmin, yuqsadu bila jazmin husuluhu. Itu saja beza dia. Fardu kifayah dituntut secara jazam, sunnatul kifayah dituntut secara tidak jazam, yakni secara tidak mesti.
Boleh faham? Tukar perkataan jazman tu dengan lawanan bagi jazam. InsyaAllah kita tutup dulu setakat tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.